Sahabat rahimakumullah sekalian, yang sudi untuk sama-sama kita memperdengarkan alunan tadi. Adapun saya yang tidak mendengar suara tuan-tuan dan puan-puan semua, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang dapat membacanya dengan baik. Adapun yang tidak dapat membaca, tuan-tuan dan puan-puan, silap, puan-puan yang tak dapat membaca. Di mana ada tuan-tuan yang tak dapat baca, tuan-tuan yang tak dapat baca tu maksudnya hati dan memang mati ataupun memang dia tunggu mati je. Maksudnya tak mau baca langsung. Jadi puan-puan yang tak dapat baca, tuan-tuan juga mudah-mudahan menjadi pendengar yang baik. Kerana dengan mendengar kalam Allah ini, mudah-mudahan hati kita yang gelisah, hati kita yang resah, hati kita yang penuh dengan dosa, mudah-mudahan Allah baliklah sedikit perasaan kasih itu kepada Quran, kasih itu kepada Allah, kasih itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah Allah kurniakan, atas apa yang telah diusahakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalam Allah ini di saat baginda Nabi dalam keadaan senang maupun baginda Nabi dalam keadaan ditekan, ditindas, dizalimi, apatah lagi dikeji dan dihina. Maka Nabi tak pernah putus asa untuk sampaikan kalam Allah ini. Maka mudah-mudahan kita yang mendengar kalam Allah ini walaupun hanya 20 ayat, 21 ayat yang kita bacakan tadi, kita ambil pengajaran bahawa kalam Allah ini boleh menjadi di antara pelembut hati kita. Mudah-mudahan. Baik. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Tajuk kita ni naknya saya petik ya, main petik ya tuan-tuan. Bukanlah sebab apa. Mengenangkan tentang isu semasa hari ini yang berlaku. Ya. Uh, Kalaulah di kampung saya belah utara. Dulu-dululah. Kan. Sama di Perlis lah. Di Perlis itu sendiri lah. Kalau orang Perlis dia tahu lah. Perlis ni dulu, kalau hujan lebat lebih daripada satu hari, masuk hari kedua, maka bersiap siaga lah kawasan-kawasan rendah akan mengalami banjir. Ataupun kawasan kami orang panggil dulu boh. Ayak melimpah. Dia jadi boh. Ayak melimpah. Jadi dia boh banjir. Dululah di Perlis. Jadi bila ada empangan timah tasuh, maka Alhamdulillah Perlis ni dia tak mudah tenggelam. Dia tak mudah tenggelam. Cumanya tuan-tuan sebab kalau di belah pantai timur, kalau kita kata dalam musim tengkujuh, mereka dah standby dah sebab musim tu akan berlaku uh, banjir lah sebab hujan turun tak berhenti, air naik semua kan. Jadi akan berlaku banjir dulu. Tapi negeri-negeri lain dia jarang-jarang berlaku. Apatah lagi negeri yang disebut sebagai bandar-bandar utama. Contoh macam dulu Johor, Negeri Sembilan, Melaka, atas Selangor, Kuala Lumpur pun mana ada banjir. Tapi sejak 2-3 menjak belakang ni, dia main juga dalam keadaan tak disangka-sangka banjir. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, inilah perkara dan fenomena yang berlaku yang saya nak sebut pada tuan-tuan untuk kita ambil satu pengajaran. Kalau saya diperoleh, saya sebut, dulu tak ada empangan, banjir. Tapi bila ada empangan, dia kurang dah kurang. Sebabnya, bila kita ada satu usaha untuk uh, kata apa, mencakna nilai erti kata keprihatinan terhadap alam, maka di sana kita dapat menjaga kelestarian alam yang hijau ini. Entah sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kalau diboleh lu, tapi bila yalah, sampai ke tahap air dalam paras yang berbahaya, maka pihak pengairan dan saluran negeri Perlis akan bagi announcement, pengumuman. Dia akan maklum kepada orang Perlis, maka standby sebab air dah sampai ke paras bahaya, maka pihak empangan akan buka sikit air. Jadi mereka akan buka air waktu tu tuan-tuan. Kena standby dah. Kawasan-kawasan yang tertentu akan berdepan dengan banjir. Antara kawasan dia kampung-kampung kami lah. Yang dekat-dekat dengan kawasan Panggang Timur Tasuh tu. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau dah di Malaysia ni, ada satu kawasan disebut sebagai tanah tinggi. Tanah rata lah. Cameron Highland. Tanah tinggi Cameron. Tinggi tuan-tuan. Sampai nak naik tu terpaksa tunggu turn, jam. Orang naik tu sebab dia kawasan tu tinggi. Sejuk tuan-tuan. Kan? Tapi tuan-tuan, ada satu kawasan di Malaysia ni. Di kampung, kat kawasan kampung saya tuan-tuan. Dia nama kawasan dia lagi tinggi banding dengan Cameron Highland. Walaupun Cameron Highland dia tempat tinggi lah. Nama tempat kawasan saya lagi tinggi. Iaitu Padang Melangit. Padang Melangit. No, naik puncak pun tuan-tuan. Melangit. Hamba tak tahu. Walaupun nama kampung tu kampung Padang Melangit, tapi bila hujan turun lebih pada 2 hari, kawasan tu lah yang akan tenggelam. Ni kampung saya memang bahagia tuan-tuan. Orang kampung Padang Melangit daripada tahu dah. Memang tempat tu akan banjir, akan tenggelam. Sampai kira petok-petok tu jadi macam
seluas mata memandang, selaut lautan hijau, lautan hijau, lautan membendang. Habis lautan jadi lautan terus. Tenggelam. Petok pula bendang. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Itu nak sebut berkenaan dengan keadaan yang berlaku dulu. Tapi bila ada empangan, jadi ditakung air pada satu tempat, maka keadaan itu dapat dikawal. Jadi sebut pada tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah sekalian. Itu di negeri yang memang dah biasa. Negeri yang tak biasa tiba-tiba banjir. Contoh macam Johor. Pernah satu masa tenggelam. Kan? Lebih kawasan-kawasan yang tak dijangka-jangka. Begitu juga dengan Selangor. Begitu juga dengan Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan perasan. Kan? Padahal lagi. Oh, kita sekampung. Alhamdulillah. Lepas tu pula. Mana lagi? Kan? Melaka. Apa lagi yang itu? Pahang satu hal. Lepas tu Perak. Negeri-negeri yang tak pernah mengalami banjir yang teruk. Kan? Macam kawan saya, sahabat sepentas dengan saya dalam moderator forum Perdana Ehwal Islam, tuan-tuan, sahabat rahimahullah, Ustaz Haridi. Kan, rumah dia 2 kali naik ayak. Kali pertama, habis tingkat pertama. Rumah kali kedua, sampai parah lutut kot dia kata. Padahal nama kawasan dia tu Salak tinggi. Salak dah tinggi dah pula. Tak tinggi-tinggi juga. Hujan mah, habis banjir tuan-tuan. Sahabat rahimahullah, nak menunjukkan kepada kita bahawa hari ini keadaan tak boleh nak jangka dan tak boleh nak jangka. Sebab tu, pengkaji di Malaysia menyatakan bahawa Malaysia sedang mengalami climate change. Satu fasa perubahan yang tak boleh disangka dan tak boleh dijangka. Tiba-tiba mendadak berlaku dengan keadaan yang tertentu. Apatah lagi suhu negara kita yang hari ini, tuan-tuan, kalau yalah sebelum-sebelum ni, bila musim panas, kemarau lah kita kata, kan, kita jenuh berkipas tu, pakai singlet. Kalau orang lelaki ni dia pakai baju, nama dia baju poket Doraemon. Baju umrah tu yang ada poket Doraemon. Baju singlet lah, baju singlet. Tu pakai hak tu pun panas berpeluh tuan-tuan. Tu musim kemarau. Bayangkan ni perangkaan, kalaulah keadaan ini semakin berterusan, tidak ada tindakan, tidak ada usaha daripada pihak kita, seluruh masyarakat, bukan hanya pihak berwajib, pihak berkuasa sahaja, kita semua, ya, yang tidak menyayangi alam ini, tidak menyantuni suasana yang kita Allah bagi nikmat hari ini, maka akan disebut bahawa kita akan berlaku perubahan cuaca yang semakin meninggi. Tahun 2030, kalaulah keadaan ini semakin berlarutan, maka apa yang berlaku? Suhu di negara kita akan meningkat daripada 0.6% kepada 0.9%. Itu jangkaan sekitar tahun 2030. Sekarang ni nak menjengah 2023. Kalau 2030 maksudnya 7 tahun saja tuan-tuan. 7 tahun anak kita baru lahir, dah darjah 1. Kita yang lah ni dah nak pencen, tahun tu dah kita pencen. Maksudnya, tak lama. 7 tahun tak lama. Itu jangkaan. Kalaulah perubahan semasa yang hari ini berlaku dengan kita tidak mengambil endah apa yang berlaku oleh tangan-tangan manusia, maka kita akan melihat suasana alam ini akan dicemari. Suasana akan lebih parah dan binasa. Sebab itulah saya nak sebut pada tuan-tuan, untuk kita ada rasa sayang sikit kepada makhluk yang namanya tumbuh-tumbuhan, kepada makhluk yang namanya binatang dan binatang yang ada di keliling kita ni. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, itu baru tahun 2030. Kalaulah keadaan ini semakin berterusan dan tidak ada apa-apa perubahan dan tindakan daripada kita yang mentadbir alam, maka keadaan akan lebih parah. Paras suhu cuaca negara kita akan lebih meningkat tinggi. Sekiranya tahun 2030 menjengah kepada 0.9%, maka apabila menjengah tahun 2050, 20 tahun kemudian, jangkaan paras cuaca negara kita akan meningkat daripada 1.2% kepada 1.6 darjah Celsius. Darjah Celsius. Kepanasan dia semakin bertambah lagi. Jadi tuan-tuan, kalau hari ini kita berkipas, ada ekor pun panas, bayangkan nanti akan meningkat. Petang lagi kita udah ada kemungkinan kita jadi macam negara Afrika, tuan-tuan. Jadi inilah. Kerana apa? Yang saya sebut tadi, menerusi surah Ar-Rum. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab untuk jadikan sebagai peringatan kita bersama. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Tuan-tuan, kita akan diperlihatkan zaharal fasad. Allah dah sebut. Ini satu peringatan Allah untuk kita semua. Maka janganlah kita kata bila ayat ni, ni ayat ni pada mereka lah kot, orang-orang yang terlibat saja. Tak. Kita dan mereka yang lain. Sebab tu Allah sebut zaharal fasad. Akan berlaku binasa, rosak di muka bumi. Fil barri wal bahri. Barri adalah daratan, bahri adalah lautan. Maksudnya akan berlaku kefasadan, kerosakan, kebinasaan di daratan maupun di lautan. Siapa yang buat ni? Siapa yang angkara siapa ni? Kita selalu nak cari salah. Allah dah sebut.
bima kasabat aydin nas. Yang dilakukan daripada tangan-tangan manusia. Maka Allah dah jelaskan kepada kita. Akan berlaku kefasan. Maka apa ni? Belakang, background saya sibuk warna hijau, tuan-tuan. Tuan-tuan, warna apa lagi yang tuan-tuan tak suka, tuan-tuan? Warna hijau, warna biru, warna merah. Semua warna tuan-tuan suka. Ya, tetapi paling cantik dalam hidup kita ni, warna yang melambangkan tentang ketenangan. Warnanya nama hijau. Ni yang saya letak belakangnya. Warna ni kalau kita tengok kan. Oh, alah, tuan-tuan ni pun kalau background bubuh gambar macam ni, bubuh gambar bendang sawah padi yang menghijau, yang menguning. Lepas tu pula ada bukit buka macam ni kan. Lepas tu pula ada apa panggil ni, langit biru. Rasa tenang. Tu tak tengok lautan lagi, biru, membiru, menghijau kan. Seluas mata memandang kan, tidak ada apa-apa pencemaran. Kita rasa macam Allahu Akbar, cantiknya, macam bestnya, macam seronoknya. Ya? Keadaan-keadaan yang berlaku di sana, di sini. Dan kita rasa macam, wah bahagianya. Ini kita. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Bayangkan bersama. Kalau kita hari ini boleh sebut kita sayang alam, kita suka dunia kita. Tuan-tuan, sedar atau tidak, Malaysia ni Allah anugerahkan kepada kita keistimewaan yang cukup banyak. Antaranya muka bumi kita ni. Waktu orang luar pandang Malaysia ni, mereka dengki, mereka iri hati. Satunya sebab muka bumi Malaysia ni yang serba-serba indah. Bayangkan buah-buah apa yang tak ada di muka bumi ni, ada di Malaysia. Lainlah buah-buah anggur kawasan tinggi lah. Maksudnya, yang orang mai jumpa di Malaysia ni, serba-serbi. Tu kira buah, tak kira lagi tumbuh-tumbuhan lain. Tuan-tuan, dalam satu kajian disebut oleh Mega Biodiversity Dunia, menyatakan bahawa Malaysia di tanggal yang ke-12 setelah mempunyai, dilihat dan dikaji, Malaysia ni ada lebih daripada ribuan jenis-jenis makhluk yang ada. 15,000 spesies tumbuh-tumbuhan. Kemudian tak silap saya ada 400 ke 300 ada berjenis mamalia, amfibia. Kemudian ada lagi 15,000 invertebrata yang ada di muka bumi. Tu yang anggur pun ada tanah ni boleh pakai. Jadi saya sebut kepada tuan-tuan, Malaysia ni di tanggal ke-12 sebab ada pelbagai flora dengan fauna yang ada dalam bumi Malaysia ni. Apa lagi yang kita rasa rugi? Malaysia ni bumi yang Masya Allah, Allah cipta sampai orang luar tengok. Itu muka bumi. Tak tengok lagi dari sudut orang yang hidup di muka bumi Malaysia ni. Mereka tengok kita dengan kepelbagaian bangsa, dengan kepelbagaian budaya, dengan agama yang macam-macam. Tapi kita tetap menjaga dan meraihkan orang lain. Walaupun kita letakkan sebagai agama Malaysia ni sebagai meletakkan agama Islam itu sebagai agama berperlembagaan, perlembagaan adalah agama Islam, tetapi lihat bahawa agama lain dapat dilaksanakan, dapat diamalkan tanpa diganggu gugat dengan agama-agama lain. Ini cantiknya Islam itu di Malaysia yang menyebabkan orang lain boleh terima. Maka tuan-tuan sahabat rahimahullah, peranan kita bersama. Jangan sampai ayat Allah SWT yang saya baca tadi menjadi punca kebinasaan kepada tanah air yang kita cintai ini. Itulah saya sebut. Sebabnya bukan hanya kita nak saling menghormati hak orang lain, tolonglah kita hormat hak-hak yang Allah ciptakan di sekeliling kita. Itu hak tumbuh-tumbuhan, hak yang namanya haiwan. Tuan-tuan, kalau nak kita tengok, contoh lah, tuan-tuan pencinta alam. Tuan-tuan ada kucing, kan? Yang takut kucing tu satu hal lah. Yang geli dengan kucing tu satu hal lah. Tuan-tuan, kucing saja berapa jenis spesies tuan-tuan? Macam-macam jenis. Ada kucing Siam, kan? Ada kucing Parsi, ada kucing hutan. Apa lagi kucing yang tuan-tuan belah lah, kan? Jenis-jenis kalau kucing. Tu tak terkecuali juga alim kucing. Tu kucing juga lah. Tapi kucing tu kucing tak mengiau lah. Tu jenis-jenis manusia. Dan sahabat rahimakumullah. Maksudnya, kucing saja banyak spesies. Tu tak kira lagi spesies-spesies binatang lain yang kita tak tahu. Kan? Tumbuh-tumbuhan lain yang kita tak tahu. Berarti tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, Allah bagi kat kita ni Masya Allah cantik. Apatah lagi kalau kita nak kira tentang kita yang hidup hari ni. Ya, satu daripada izin Allah. Dengan Allah, kurniaan Allah, kita boleh hidup. Udara yang kita dapat. Ni pagi ni, sesegar mungkin yang kita dapat ni. Ada orang tuan-tuan. Dia suka hidup rumput yang baru dipotong. Saya terkejut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat cerita tu memang rare. Pertama-tama hok yang mengandung, katanya dia, apa orang panggil tu? Teringin kan? Dia teringin nak bau rumput baru potong. Jenuh panggil, apa panggil ni pakcik tu Mamat Bangla tu dia kena potong, pi bau la ilaha illallah.
Ada orang mengidam. Orang mengandung dia mengidam. Ada. Ada orang dia suka bau rumput baru potong. Mak dia kata bau fresh. Dia kata lebih kurang cuk-cuk pergi duduk apa ni, tembak pula. Pergi dekat dengan apa ni, rumput tu pergi bau. Oh, sebiji macam lembu. Saya cakap dengan orang dia kata, hang ni kata aku dah, aku tak kata saja nak marah hang. Mana ada manusia buat ni tu. Kita dekat bau, oh relax lah. Apa nak pitak kat rumput pula. Saja saya gurau dengan dia tuan-tuan. Dan sahabat rahimahkumullah. Maksudnya, ni, Allah bagi kat kita pengudaraan secara percuma yang hari ni kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Bukan daripada exhaust kereta. Oi tuan-tuan, yang keluar daripada lubang hidung kita ni gas apa tuan-tuan? Gas karbon. Oh no. Oh ada juga orang yang suka jalan baru di pasir ya. Dia pelik-pelik. Ni keadaan nikmat yang Allah bagi kat kita. Tak salah kan? Benda hak tak salah lah. Cuma pelik lah berlaku. Baik. Tuan-tuan, kita tak tahu ni. Rupanya tumbuh-tumbuhan yang keluarkan kepada kita oksigen, kita ambil udara yang namanya oksigen masuk dalam badan kita. Dan kita hirup. Kita lepas keluar. Lepas keluar tu karbon monoksida tuan-tuan. Dah. Karbon monoksida tu belakang kereta kita tu. Exhaust belakang lori kilang tu keluar. Tombol keluar asap tu. Karbon monoksida. Tuan-tuan hirup tu mati tu tuan-tuan. Kita keluar karbon dioksida. Saja tuan-tuan gurau. Kita keluarkan karbon dioksida. Tumbuh-tumbuhan ambil karbon dioksida. Buat perubahan itu. Yang kita masa kita mengaji darjah 3, darjah 4 tu. Masa sekolah rendah. Sampai menengah kita ingat lagi. Tuan-tuan. Apa nama foto tu? Fotokopi. Bukanlah. Fotosintesis. Fotosintesis. Perubahan yang berlaku kita dengan tumbuh-tumbuhan ni. Ada dia pecah kat kita. Tak tahu tuan. Kita hari ni berlari lah. Menyelam lah. Makan lah. Kita tak rasa benda tu nikmat Allah bagi kat kita. Sebab tu saya nak sebut tuan-tuan. Sebelum makhluk-makhluk ini pupus dan dihapus, kita kena jaga. Macam saya tuan-tuan. Sekali-sekala kan, kalau boleh balik main Belah Utara ni, lalu kat Ipoh tuan-tuan. Ada satu bukit. Kalau tuan-tuan berasal daripada Kuala Lumpur, kita akan sampai kat satu bukit, dia tulis itu, Ipoh. Lepas Ipoh tu depan tu ada satu bukit. Dulu bukit tu tinggi. Sekarang dah tinggal separuh. Tinggal suku dah. Dekat dengan tu. Sebab mereka kata mereka nak ambil batu kapuk untuk buat simen lah. Apa tu? Marmar lah. Tu benda-benda rumah ni lah. Tapi yelah, mata kita yang memandang ni, cantiknya dulu bukit ni. Tiba-tiba dah tinggal suku. Tepi jalan tu. Kalau tuan-tuan pasal kat Lebuh Raya tu kan. Tak sampai Kipuh tu belah kanan tu. Saya tengok sedih. Sedih lah. Yalah. Kita di antara orang yang mencintai alam. Bila tengok tu, Allah sedihnya. Yalah, memang ada manfaat. Tapi jangan sampai menggunakan hak-hak yang Allah bagi ni untuk kepentingan diri. Inilah peranan kita bersama-sama. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Untuk kita ambil pengertian bahawa Islam ini mengajar kepada kita satu usaha untuk kita menghijabkan bumi dan menghargai alam ini dengan sepenuh hati. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Betul kan saya balik? Kalau saya tak betul lah. Mereka kata warna hijau ni warna yang membawa kepada ketenangan. Orang yang belajar dalam psikologi ni dia kata warna ni mempengaruhi kehidupan kita. Betul kata tuan-tuan tolong betulkan saya balik lah. Mereka kata warna hijau ni warna yang membawa kepada ketenangan. Warna membawa kepada relax. Sebab tu kalau dia kata kalau kita pergi jumpa dengan doktor, dengan pakar, dia kata anda stres, anda perlu rehat. Antaranya rehat ialah kamu kena ambil masa, jangan buat benda berat dan sebagainya. Antaranya lagi ialah anda perlu untuk melihat sejauh mata memandang ke depan, kemudian lihat yang warna hijau. Ada yang kata gitu kan. Untuk kita rehat mata, rehat minda, rehat badan. Di samping kita tengok warna hijau tu lama, kita akan rasa tenang. Satu lagi, tuan-tuan perasan tak? Lampu isyarat kita ada 3 warna. 3 warna pula lah. Orang kampung saya kata 3 warna. 3 warna. Ada atas tu warna merah, ada nombor ada warna kuning, ada warna hijau. Soalan saya, antara 3 warna tadi, apabila dia menyala, ting, kan? Mana satu yang tuan-tuan akan tekan minyak pederah kereta? Merah, kuning, hijau. Bila naik lampu tu, tuan-tuan akan tekan minyak. Puan Aisyah kata warna hijau. Ada lagi warna lain? Kok nak tulis lah. Tak tulis tak apalah nak buat macam mana. Saya seorang dia cakap ni.
Tuan-tuan buka ni. Baik. Tuan-tuan rahimahkumullah sekalian. Saya yakin warna hijau tu tuan-tuan tekan minyak. Tapi tuan-tuan betul-betul tekan adalah warna kuning. Warna kuning. Betul. Betul. Tak mengaku. Warna kuning lah warna yang akan tuan-tuan tekan minyak tu. Sebab warna hijau bila dia menyala, waktu tu baru kita nak start. Sila Puan Nurhazan, no problem. Warna kuning, warna hijau bila dia menyala, tuan-tuan buat apa? Kita bawa tapi baru nak tekan minyak, baru nak masuk gear. Sebab tenang warna hijau. Yang kita nombor 5, nombor 6 belakang kereta tu, kita dah geram dah. Awak ni lambat sangat. Tiba-tiba market kita kuning. Waktu tu tuan-tuan akan tekan minyak untuk sampai ke kawasan tu. Auto gear pun kadang-kadang baru nak masuk tu kan. Baru nak masuk D tu, baru lambat. Waktu tu baru tengah wasak. Maka tuan-tuan, saya nak sebut warna hijau ni warna orang buat tenang, relax. Awak. Bayangkan kalau kita pun tengah lalu hijau kan. Hijau, relax. Tiba-tiba main kuning. Time kuning tu lah tuan-tuan baru nak tekan. Padahal yang hijau tadi awak tak tekan. Tekanlah hijau tu. Sebab hijau tu bawa pada kita boleh, tapi kita relax, slow. Maksudnya warna hijau ni, dia mempengaruhi kepada unsur jangan kalut, relax, tak ada masalah. Tu warna hijau. Cuba tuan-tuan tengok yang lain. Kalau tak salah saya lah. Warna hijau ni juga, dia membawa kepada kita maksud yang lain. Iaitu, dia membawa kepada kita unsur-unsur kepada rehat. Antaranya, kalau tak salah saya lah tuan-tuan lah. Tak salah saya. Cuba tuan-tuan tengok. Orang yang sakit ditempatkan di hospital, di klinik, kan? Kita duduk di hospital, di klinik, kita akan dipakaikan dengan satu baju. Apa warna baju? Hospital kerajaan. Tuan-tuan bisa masuk kan? Tambah puan-puan yang bisa masuk hospital ni. Hijau, masuk. Kita akan pakai baju warna hijau. Betul-betul hijau. Tuan-tuan perasan tak? Dan tuan-tuan pernah tanya tak kepada pihak hospital? Kenapa nak kena pakai baju warna hijau? Kenapa nak kena pakai baju ni? Pernah nak tanya? Ni saya tanya kepada kawan-kawan kita di sana. Dia kata, satu, dia nak, ialah disiplin, nak kenal penyakit baju warna hijau. Sekarang belang-belang biru. Hospital kerajaan yang saya tahu ada warna ungu, ada warna pink. Tapi pink tu masuk dalam labor room. Tapi hak ni semua ni hospital swasta lah. Tapi kebanyakan betul pink ni jangan tuan-tuan pakai. Pink ni untuk labor room saja. Untuk orang perempuan je. Yang kita tuan-tuan, kebanyakannya adalah warna hijau. Sebab apa tuan-tuan? Warna hijau juga memberikan unsur-unsur kita. Sebab orang yang pergi hospital ni, orang yang pergi rumah sakit ni, kebanyakan sakit. Bayangkan tuan-tuan, sakit apa? Sakit. Yalah, kencing manis, darah tinggi. Cuba tengok tuan-tuan. Kalau kita duduk atas katil ni, tiba-tiba masuk pula kawan baru kita susah. Sakit apa pakcik? Sakit jantung. Sakit apa pakcik? Sakit ni tadi ni darah tinggi. Padahal sakit jantung tu boleh mati. Tapi boleh sembang lagi. Saya sakit jantung. Maksudnya, dia tak sedap dalam keadaan warna tadi juga mempengaruhi dia. Walaupun dia tengah sakit. Rupanya tengah sembang-sembang tu. Warna tadi baju semua sama hijau. Dia lupa kat jaket dia tadi. Ni di antara faktor yang mendorong kepada ketenangan. Begitu juga kalau dah masuk ke dalam bilik pembedahan, tuan-tuan perasan tak? Mungkin kita yang nak dibedah ni kita tak perasan. Doktor yang akan berdepan dengan pesakit ni nak buat operation, dia akan letakkan satu kain atas badan kita. Mana apa kain tu? Warna apa kain tu? Warna hijau. Salah satu bila saya tanya kawan-kawan saya yang doktor ni, dia kata sebab kita akan berdepan dengan darah. Darah ni warna merah. Dia nak warna merah. Tambah-tambah pula makan masa yang lama. Kita akan jadi takut. Kita punya fokus dan juga orang kata apa? Nak maintain perasaan tu. Jadi bila letak warna hijau, dia cool sikit. Itu di antara tanda-tanda yang disebut oleh sahabat-sahabat kami. Yang kalau tak betul, tolong betulkan. Sebab ni bukanlah. Betul. Ini adalah benda-benda yang disampaikan menerusi pengalaman dan pengamatan mereka. Sebab bila kita sebut ni tuan-tuan, janganlah tuan-tuan kata, tak betul Ustaz. Ni pengamatan orang tu. Mungkin tak betul pada pengamatan orang ni. Tapi dalam satu kajian yang menyatakan bahawa warna hijau boleh membawa kepada unsur-unsur ketenangan. Tak salah. Jadi kalau macam saya pergi ni pakai baju warna hijau. Tuan-tuan tengok saya nampak. Mau pakai lena belakang apa. Tenang betul yang pun. Baik. Yang penting ialah bila kita tengok warna alam ni, warna yang menerangkan kepada kita kehijauan. Ya tuan-tuan.
Kalau nak tengok lagi, dalam satu kajian lagi daripada Perhutanan Malaysia menyebutkan bahawa Malaysia ni masih lagi diliputi oleh warna hijau. Maksudnya masih ada hutan yang menjaga alam, yang dijaga alamnya. Iaitu seluas 55.3% tanah di Malaysia ini adalah warna hijau. Ya betul. Warna hijau adalah kegemaran Rasulullah. Warna hijau juga adalah warna yang disebut sebagai warna ahli syurga. Jadi kalau tuan-tuan suka warna lain, tak apa. Jangan kata warna merah ni warna penghuni neraka. Tak. Pakailah. Islam tu tak pernah langsung mendiskriminasikan hak warna apa-apa. Warna pink, warna hijau kemiau, warna kelabu tek enjin. Tak apa tuan-tuan. Walaupun benda tu bunyi macam tak halal, tapi halal. Warna tu tuan-tuan, warna. Orang kampung saya kata warna kelabu tek enjin. Kelabu tek enjin. Dia nak takkid dengan taukid. Maksudnya kena kelabu. Kelabu macam mana? Tu tek enjin. Macam tu. Bukanlah kelabu tu tek enjin. Jangan ada salah faham pula. Macam-macam kampung. Baik. Dan sahabat rahimahullah. Balik pada cerita kita tadi tentang ayat yang saya bacakan. Untuk kita timbul perasaan kasih terhadap makhluk yang Allah ciptakan juga. Sama dengan kita. Yang hari ini macam-macam. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi. Kenapa? Kerana hari ini berlaku seperti mana yang telah saya sebutkan. Iaitu banjir. Kemudian tanah runtuh. Kemudian bencana-bencana lain, bencana alam lain. Kan? Ribut topan dan sebagainya. Ya, kita tak tahu bencana yang main itu dengan ribut topan, kita tak tahu. Itu memang daripada Allah Ta'ala. Banjir pun datang daripada Allah Ta'ala. Tanah runtuh pun datang daripada Allah. Tapi kita mungkin boleh mengurangkan risiko itu. Contoh macam banjir. Kalau kita jaga alam ini, kita wujudkan dengan sistem yang betul, mungkin kita akan dapat mengurangkan kesan daripada banjir itu. Begitu juga dengan tanah runtuh. Kalau kita menjaga alam ini dengan baik. Sebab apa tuan-tuan? Allah cipta gunung, Allah cipta bukit, Allah cipta pokok-pokok yang besar sebagai pancang kepada muka bumi. Bila kita cabut, bila kita potong, bila kita tarah, bila kita binasakan, mungkin pengukuh kepada bumi ini semakin bergoyah. Sebab kita dah rosakkan. Kalau kita buat untuk manfaat masyarakat, manfaat umum, mudah-mudahan ia memberikan manfaat untuk orang lain. Tapi bimbang apabila kita cabut dengan kerosakan itu, maka akan rosak binasalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Ini perkara yang kita bimbang apabila berlaku kefasadan di muka bumi. Hatta diri saya, hatta diri kita tuan-tuan. Jadikan ia sebagai satu pengajaran bersama bahawa benda ni harus diambil perhatian agar tidak ada orang yang berlaku dengan sewenang-wenangnya, dengan kepentingan peribadi untuk mengambil hak-hak tadi. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Baik. Apa yang Allah sebut lagi dalam ayat tadi? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian Allah sambung, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Untuk diperlihatkan apa yang telah kamu lakukan. Bila kita dah buat benda-benda macam ni, baru kita nampak, ni punca dia. Dengan rosaknya bumi, dengan banjir berlaku, dengan keadaan-keadaan yang kita sesak lepas. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Jangan kita tuding jari kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Peranan kita bersama. Hari ini maka, apa yang perlu kita buat? Allah sebut juga dalam Quran, pada ayat yang sama. Bima kasabat aydina, liziquhum ba'dalladhi amilu, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali bertaubat kepada Allah. Inilah perkara yang saya nak sebut pada kita semua. Apa yang Allah bagi kepada kita hari ini ujian. Dengan macam-macam lah. Maka kita kena kembali kepada Allah. Kita kena betulkan balik. Kita kena istighfar banyak-banyak. Mohon ampun pada Allah. Mungkin ada benda-benda yang kita buat. Saya menyokong saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apabila Perdana Menteri kita kata, tahun ni tidak ada penganjuran konsert untuk ambang tahun baru. Ini bagus. Iyalah, kalau unsur yang melarangkan dengan tembok abung api, habiskan duit kat situ saja, apa berkumpul, menjerit, menempik, melolong dan sebagainya. Daripada unsur-unsur itu, baiklah buat benda-benda yang baik. Macam mana yang nak dianjurkan oleh pihak masjid-masjid. Saya sokong. Antaranya Masjid Putra. Malam tu baru, dia akan buat dengan munajat. Dia akan buat dengan qasidah, dia akan buat dengan selawat, dia akan buat dengan doa, dia akan buat dengan solat sunat. Dia akan ada sedikit pengisian tazkirah. Kemudian PM kita pun akan turun. Tahniah, alhamdulillah. Saya pula malam tu pula, saya di Sungai Petani. Macam malam ni saya dekat Pulau Pinang. Esok malam saya dekat Sungai Petani. Malam ni saya dekat Pulau Pinang. Esok tengah hari saya dekat Masjid Asyakirin ke LCC. Lusa pula saya dekat Ipoh. Malam tu saya dekat Botol Kanan. Tu. Maksudnya, semua masjid-masjid pihak berwajib cuba untuk mengubah mentaliti masyarakat kita. Daripada buat konsert, kita buat unsur-unsur yang membawa kepada nilai keinsafan. Ni, la'allahum yarji'un ni.
Maka ini peranan kita bersama-sama. Maka ni di antara, walaupun saya hanya bagi tazkirah pendek. Tazkirah saya ni taklah famous, tak apa. Tak ada apa-apa. Tak payah pun kita nak glamour-glamour. Ambil peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Allah ingatkan kepada kita untuk kembali bertaubat, kembali insaf, kembali kita bermunajat pada Allah, kembali kita lihat apa dosa-dosa, apa salah silap kita sebelum ni, kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni peranan kita bersama-sama. Salah satunya ialah kita kena banyakkan taubat, bimbang banyak dosa kita ni, sebab tu Allah turunkan bala. Bimbang sebab banyak salah laku kita sebelum ni, Allah turunkan peringatan. Bimbang lagi teruk bala, ya Allah. Wala ayazubillah min zalik. Maka itu perkara yang pertama yang saya nak sebut pada tuan-tuan, untuk kita jadikan sebagai pada pagi ni, untuk kita banyakkan kembali bertaubat, banyak insaf, banyak-banyak, terutama hari ni, hari Jumaat. Yang kedua, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, perkara asas dalam hidup kita yang kita kena buat ialah bukan hanya sekadar kita ini perlu menginsafi tentang diri kita. Yang kedua ialah kita kena menjadi khalifah, pemimpin orang yang memakmurkan alam ini, iaitu kita cuba untuk menghijaukan bumi. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa bihi fahuwa sadaqah, atau kama qala Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi sebut, tidaklah seorang tu yang namanya Muslim, orang yang cuba menanam, mengusahakan satu tanaman sampai dia dah membesar, membuah dan mengeluarkan hasil, tiba-tiba dimakan. Fayakula minhu tayrun, dimakan oleh burung-burung, au insanun ataupun manusia, au bahimatun ataupun binatang ternak. Lembu pakcik sebelah, kambing rumah uncle sebelah. Lepas main makan rumah kita. Kita orang, oi uncle, dia punya ni kambing punya. Lu punya kambing Lu kambing marah. Marah, jangan marah tuan. Ingat, ini pesan Nabi SAW. Kita dah usahakan, tiba-tiba hasil dia monyet, betul. Tu tak kira lagi menentang-menentang lain yang duduk dalam hutan. Betul. Kat dalam hutan, tupai. Kadang-kadang dia kekah, dia kekik. Dia macam-macam lah. Kita marah. Kan? Kata Nabi, tak sia-sia hasil itu. Lahu sadaqah. Anggaplah dia sebagai sedekah. Sedekah kita ni kepada makhluk. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita nak buat benda ni, saya nak pesan pada tuan-tuan, usahakan sesuatu yang boleh memberi manfaat. Imma tuan-tuan yang nak buat, nak tanam pokok, silakan. Pokok bunga ke, pokok yang berbuah ke, tak kisah. Yang penting, benda tu boleh dimanfaatkan secara bersama. Sebab saya tengok keadaan hari ni, kita, macam saya lah, rumah-rumah zaman moden ni, dia bila buat rumah tu, plan pemaju lah. Rumah depan terus tak ada dah pokok. Belakang pula menghadap pintu belakang rumah orang lain. Kami tak ada langsung ruang tanah untuk kita usahakan. Okay? Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita duduk kat kampung, duduk kat kawasan yang ada tanah tu, usahakanlah sesuatu dengan tanam tanaman. Kalau boleh buat tanam pokok-pokok yang mengeluarkan hasil, lagi bagus. Pokok mempelam. Pokok mempelam pula. Orang Kelantan tak kecek pokok pelak. Pokok pau. Pokok pau. Pokok mangga. Kalau orang luar panggil pokok mempelam, cakap lorak Kelantan, habis dah rosak dah kau. Tanam pokok mempelam, tanam pokok mutan, tanam pokok manggis. Kalau yang rajin lah. Lagi rajin tanam pokok doyan lah. Tengah ni musim kan. Siapa-siapa ada di 24 Musang King tu, hello-hello lah. Saya ambil. Jangan makan seorang kan. Hantarlah main sikit. Betul sahabat rahimahkumullah. Kita boleh tanam apa? Untuk menghijaukan bumi yang saya sebut tadi. Sebab tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk Allah juga. Dia juga memberikan manfaat untuk kita. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, eloklah kiranya kalau kita hari ini untuk mengambil peluang itu, untuk sama-sama kita lihat bahawa hidup ini Allah anugerahkan dengan pelbagai bentuk tumbuh-tumbuhan. Bahkan lagi dengan haiwan. Haiwan juga memberikan manfaat untuk kita. Bayangkan, walaupun orang duk bising tentang kes telur, kes ayam harga tinggi, tuan-tuan cuba bela ayam. Melambat sahur, kan ayam berok sana sini. Ya. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan, jangan merungut nikmat Allah bagi kat kita. Kalau Allah tak bagi kat kita, jangan pula kita merungut, mana dia ni tak cukup lah. Tak apa, makanlah apa yang ada. Jangan duk bising-bising. Kita usahakan benda yang baik-baik. Sebab saya tak nak nanti, sebab kita ni, yalah, di media sosial kan, saat lagi orang tu kata, kau ni kutuk kau tu. Kita ni manusia serba kekurangan.
Yang kurang kita tambah, kita tampung. Yang lebih kita kongsi. Tu je cerita dia. Janganlah duk cakap banyak. Kita ni suka cari masalah dengan orang. Bukan bukan nak marah. Saya tak suka bila kita baca post-posting tu. Dia main aura negatif. Dia main unsur-unsur negatif. So dia akan ada buruk sangka. Dia akan ada salah sangka sampai ke tahap tu bimbang nanti dia jadi tak cantik lah. Kan? Nanti kalangan kita makhluk sama kita ni manusia. Tak lagi dengan makhluk-makhluk lain. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sebagai penutup untuk pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, maka jadilah kita manusia yang memberi manfaat untuk makhluk atau manusia yang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Sama ada kita sama manusia, kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka santunilah mereka dengan sebaiknya. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita. Allah berikan kepada kita hayat kehidupan yang berpanjangan dengan dinaungi dengan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukuplah sekarang itu peringatan ringkas saya untuk semua tuan-tuan dan puan untuk pagi ni berkenaan dengan tajuk ni. Walaupun sedikit naratif lah. Sedikit dia orang kata apa jarang-jarang lah orang sebut kan. Tajuk berkaitan dengan alam apa ni. Cerita Ustaz ni macam geografi Ustaz. Cerita tentang alam dan alam sekitar ni bab darjah 4 tu kan. Jadi bukan apa, Islam juga menitik beratkan perihal ini. Maka sama-samalah kita ambil peranan untuk kita mengimarahkan bumi Allah ini dengan kita menyantuni, kita berkasih sayang dengan makhluk-makhluk yang lain. Cukuplah sekadar itu daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang daripada diri saya, yang kurang tepat minta diperbetulkan dan dikongsi semula apa maklumat yang lebih baik untuk saya sampaikan di masa akan datang. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih pada pihak SPAK dan juga pada pengacara kita Puan Inon yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sirah ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad atas perkongsian ilmu ini, dan semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu memberikan penjelasan, kefahaman dan peringatan bagi kita semua. Dan ingatlah, alam sekitar ini juga adalah ciptaan Allah SWT, dan setiap ciptaannya pasti ada sebab dan fungsinya. Dan telah jelas kerosakan di darat dan di laut dia disebabkan oleh kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, daripada surah Ar-Rum. Dan ucapan terima kasih buat sahabat para pencipta Al-Quran, sehingga luangkan masa hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah bersama-sama seterusnya pada pukul 9 pagi sekejap lagi untuk kitab Al-Azkar bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Azhar. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz. Minta tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis dan soal. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik. InsyaAllah jumpa lagi semua. InsyaAllah.